Antara paparan menarik hari ini, kerajaan pastikan visi Sarawak tubuh syarikat penerbangan direalisasi segera. Tuan Mahathir dakwa ramai orang kenamaan dalam ketakutan. Tak patut buruh orang belum nyata kesalahan jam 3 pagi. Hamzah dakwa Zahid setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Kerajaan Madani akan memastikan proses pengambilalihan Maswing berjalan lancar agar visi Sarawak untuk menumbuhkan kerajaan penerbangan sendiri dapat direalisasikan segera. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, perbincangan antara Kerajaan Sarawak dengan Khazanah Nasional berhad berhubung pengambilalihan itu turut berlangsung dengan baik. Dengan adanya syarikat penerbangan diambil alih oleh Kerajaan Sarawak, maka ia bukan sahaja bertumpu kepada perkhidmatan luar bandar, tetapi syarikat ini juga boleh dikembangkan menjadi sebuah regional airlines yang di mana sahaja destinasi yang nak dibuat itu terpulang secara commercial decision kepada syarikat penerbangan tersebut. Dan dengan backing daripada Kerajaan Sarawak, saya yakin syarikat penerbangan ini akan berkembang maju. Kerana Sarawak has a deep pocket. So airlines you need a deep pocket to operate. So saya rasa ini sesuatu yang sudah tentu ada modal yang besar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis memeterai memorandum persefahaman pengambilalihan perkhidmatan udara luar bandar RAS antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. RAS adalah perkhidmatan udara tidak ekonomik bagi memenuhi keperluan sosial penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial Kerajaan Persekutuan kepada penduduk luar bandar di kedua-dua negeri. Kos penyediaan perkhidmatan RAS oleh syarikat operasi ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dalam bentuk subsidi dan bayaran sewa pajakan pesawat. Loke berkata RAS masih diuruskan oleh Maswing dan kementerian itu komited untuk meneruskan subsidi walaupun selepas Sarawak mengambil alih syarikat penerbangan itu. Kerajaan Persekutuan untuk mengekal dan meneruskan pemberian subsidi bagi membolehkan perkhidmatan RAS terus dinikmati oleh penduduk di pedalaman Sarawak dan Sabah. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia memberi keutamaan dan berhasrat untuk membangunkan perkongsian strategik dengan Vietnam. Zamri dan rakan sejawat dari Vietnam mempengerusikan bersama mesyuarat ketujuan Suruhanjaya bersama bagi kerjasama ekonomi, saintifik dan teknikal antara kedua-dua negara sempena lawatan rasminya ke Vietnam. Lawatan itu merupakan acara penting yang berlangsung di luar lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam serta sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Vietnam-Malaysia tahun ini. Pada mesyuarat itu, kedua-dua pihak menumpukan usaha menyemak dan menilai pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani pemimpin kanan kedua-dua negara, termasuk program tindakan untuk melaksanakan perkongsian strategik Vietnam-Malaysia bagi tempoh 2021 hingga 2025. Mereka juga bersetuju untuk mencadangkan beberapa orientasi utama kepada Perdana Menteri kedua-dua negara dalam usaha mempromosi perkongsian strategik pada masa akan datang. Justru kedua-dua pihak akan meningkatkan penyelarasan bagi mempergiat pertukaran lawatan serta mesyuarat pada semua peringkat dan merentasi semua saluran serta pertukaran pegawai dan meluaskan kerjasama pertahanan serta keselamatan. Kedua-dua negara akan berusaha meningkatkan perdagangan dua hala kepada 18 bilion US dollar tidak lama lagi supaya lebih seimbang, menghadkan halangan perdagangan dan memanfaatkan peluang daripada perjanjian perdagangan serantau yang kedua-dua pihak sertai seperti perkongsian ekonomi komprehensif serantau serta perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik. Mereka bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penting lain seperti teknologi marin, minyak dan gas, pendidikan dan latihan, buruh, pengangkutan, kebudayaan, sukan pelancongan dan kerjasama antara lokaliti serta dalam bidang baharu seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan dan tenaga boleh baharu. Selain itu, kedua-dua pihak akan bekerjasama mempercepat pemeteraian dokumen kerjasama termasuk memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam melatih kaki tangan diplomatik. Malaysia berada dalam kedudukan terbaik di Asia Tenggara dalam indeks peralihan tenaga baru-baru ini dengan mengambil kira prestasi sistem dan kesediaan negara untuk beralih ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pencapaian itu membuktikan Malaysia berada di landasan yang tepat bagi pengurusan peralihan tenaga pantas, selamat dan berpatutan. Katanya Malaysia juga mempunyai pelbagai kelebihan seperti lokasi yang strategik, sumber tenaga yang baru dan tahap kemahiran yang tinggi untuk menjadi peneraju serantau dalam bidang peralihan tenaga.
Oleh itu, negara dilihat mampu meraih peluang untuk menarik pelaburan global dalam sektor teknologi bersih yang telah mencecah RM5 trilion pada 2022. Nilai ini dijangka akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pada 27 Julai 2023, Kementerian Ekonomi akan melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara Fasa 1 semasa Program Invest Malaysia KL 2023 Special Series. Tambah Rafizi, pelancaran NETR Fasa 1 itu merupakan titik permulaan dalam usaha mengarus perdanakan peralihan tenaga naratif pembangunan negara. Ramai dalam kalangan kenamaan Melayu didakwa berada dalam ketakutan kerana bimbang akan dikenakan tindakan termasuk saman dan pendakwaan di mahkamah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, golongan berkenaan bimbang jika ada orang tertentu akan melaporkan kepada polis dan berdepan siasatan. Katanya mereka tidak senang dengan prestasi kerajaan sekarang. Banyaklah sebab kerana berpendapat kerajaan sekarang tidak baik. Mereka menyatakan ini apabila ditemui. Tetapi mereka enggan menyertai sebarang gerakan yang memiliki pendapatan yang sama. Ini kerana mereka takut jika dikenal pasti oleh kerajaan dan tindakan akan diambil terhadap mereka. Dr. Mahathir turut mendakwa ada antara kenamaan itu yang takut jawatan mereka ditukar kepada lebih rendah atau dirucut terus. Malah katanya ada yang takut kontrak mereka ditarik balik atau diganggu. Katanya ada ugutan untuk hantar kereta polis ke hadapan rumah mereka dan takut akan dimasukkan ke dalam tahanan polis. Tidak ada charge tetapi jika masuk ke dalam tahanan walaupun hanya beberapa hari sahaja, tekanan jiwa amat teruk. Negarawan itu juga mendakwa tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengugut untuk mendedahkan ketersesatan oleh polis berkenaan Menteri-Menteri UMNO yang lama juga adalah satu salah guna kuasa. Tegasnya pendedahan itu sepatutnya melibatkan semua pihak termasuk menteri pada masa sekarang. Katanya saya tahu ada ketersesatan terhadap Anwar sendiri walaupun tidak melihatnya. Polis bagi tahu semasa saya Perdana Menteri. Undang-undang dibuat untuk semua orang bukan untuk parti lawan sahaja. Apakah ugutan dan tindakan seperti ini diizin oleh demokrasi? Siasatan oleh polis dan SPRM perlu dilakukan tetapi bukan untuk ugutan politik. Jika benar ada jenayah, tindakan undang-undang hendaklah diambil. Amatlah tidak bertanggungjawab jika diguna untuk politik parti. Bersempena sambutan Ma'al Hijrah 1445, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengimbau perjuangan Nabi Muhammad menegakkan negara Madinah. Ahli Parlimen Marang itu turut membandingkan perbandingan konsep Madani oleh Rasulullah dengan Malaysia Madani yang dibawa Pakatan Harapan. Katanya, maka tidak sepatutnya berlaku seperti mana peristiwa orang yang baru saja dituduh dan belum menyatakan kesalahannya namun terpaksa ditangkap dan diburu pada jam 3 pagi. Apa yang ada pada mereka hanyalah jenama sahaja bagi menarik sokongan rakyat dalam keadaan mereka bersifat menipu, berbohong dan lain-lain serta bersifat seperti binatang sesumpah yang boleh berubah-ubah warnanya bagi menggoda rakyat yang sentiasa ditipu dan dizalimi. Kerjanya hanyalah mencari keredaan manusia, malah sokongannya bukan ikhlas kerana Allah. Walaupun tidak menyebut nama, Presiden PAS itu dipercayai mengulas kejadian penangkapan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor. Sanusi ditahan di sebuah pangsa peristiwa di Kuala Lumpur pada pagi Selasa 18 Julai lalu sekitar jam 3 pagi dan didakwa di mahkamah kerana membuat kenyataan berbau hasutan kira-kira 5 jam kemudian. Sementara itu, Abdul Hadi juga mengingatkan bahawa amal kebajikan yang amat besar dapat dilakukan melalui negara bermasyarakat madani yang berpandukan Al-Quran. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mendakwa pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi setuju untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas PRU lalu dengan syarat kes rasuah terhadapnya diselesaikan. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mendakwa tawaran sama diberikan kepadanya selepas PRN Sabah pada 2020. Katanya persetujuan asal antara PN dan BN yang ketika itu masih bekerjasama adalah Haji Jeno sebagai Ketua Menteri Sabah. Namun dia mendakwa Zahid mengubah fikiran di saat akhir. Dia nak Bung Mukhtar pula jadi Ketua Menteri. Sahabat saya telefon pagi, subuh. Dia kata, brother, boleh settle dengan satu syarat. Selesaikan kes Presiden UMNO. Jadi perjanjian yang diadakan di antara Abang Non dan Zahid adalah kerana Zahid mahu kes dia selesai. Haji Ji akhirnya tetap dilantik sebagai Ketua Menteri manakala Bung menjadi timbalannya. Dengan tiada gabungan politik mendapat majoriti muda dalam PRU 15, ada persaingan pihak mana yang dapat memeterai persetujuan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan. Sementara BN pada mulanya dilihat cenderung untuk menyokong PN. Gabungan itu akhirnya menyatakan sokongan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Namun katanya lagi,
PN sentiasa menjunjung dan mempertahankan institusi diraja dan maka mereka menghormati keputusan untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Atas dasar itu juga Sanusi tidak pernah menghina institusi diraja. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.